Itu saya ingat Encik Satuddin ada bertanya tu ya. Bertanya masalah kalau orang ataupun kita singgah satu masjid, kita dalam musafir ya, kita nak sembahyang jamaah dan qasar. Kebetulan imam baru memulakan sembahyang. Jadi adakah kita sembahyang berasing jamaah dan qasar atau kita boleh ikut ya? Saya yakin tuan-tuan pun tahu jawapannya, iaitu kita boleh ikut. Kita dicadangkan mengikut imam yang ada tu. Sebagai contoh sembahyang zuhur ya, kita 2-3 orang ni kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga kita bercadang singgah sembahyang zuhur. Nanti selepas tu nak dibuat pula sembahyang asar ya, jamaah takdim qasar. Kita sampai je masjid, kita naik masjid, imam baru nak mula sembahyang zuhur. Jadi kita macam mana? Maka jawapannya kita mengikut imam itu dan kita sembahyang 4 rakaat lah. Di dalam takbir kita itu, lintasan kita akan sembahyang jamaah takdim asar selepas ini. Jadi selesai 4 rakaat kita boleh bundur, kita boleh beredar, tengok keadaan sesuai ya. Mungkin kalau sini sebelah luar tu lah, kita 2-3 orang tadi sembahyang lah asar jamaah takdim ya, qasar ya. Kenapa? Supaya tak nampak dua keadaan ya, yang mungkin membayangkan perpecahan ya. Imam sembahyang 4 rakaat, kita buatlah 3 orang sembahyang jamaah pula dalam satu kawasan yang orang nampak ya. Jadi kedudukannya kita ikut imam tu, kemudian kita beredar sembahyang jamaah takdim ya, asar. Kalau isyak pun itu juga ya, maghribnya kita ikut imam, kemudian kita beredar lah ya. Mungkin tuan-tuan tahu dah ya, tapi bila ditanya tu menguatkan lagi lah kefahaman kita ya. Seterusnya makmum hendaklah mengikut perpindahan imamnya dalam semua rukun fi'li. Rukun fi'li, rukun perbuatannya. Yang tu Nabi ni Ustaz. Ya. Itu 20 20 ya. Berkenaan dengan makmum jangan mendepani imam ya. Dia sembahyang berimam ya, tapi makmum itu kedudukannya lebih ke depan daripada imam ya. Ada larangan. Ini berdasarkan hadis riwayat Jabir radhiyallahu an, katanya, aku bersolat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri sebelah kanan baginda. Jabir bin Saqar datang dan berdiri di sebelah kiri baginda. Lalu baginda pun memegang tangan kami sehingga kami ditempatkan di belakang baginda ya. Jadi maknanya yang seperti yang kita praktikkan, iaitu kita imam seorang, kita seorang, kita berdiri di belakang imam ya. Bukan di belakang, di sebelah dan ke belakang sikit. Kalau datang seorang lagi, dia akan berdiri sebelah kiri itu ya. Jadi kita boleh nampak ya, boleh nampak orang datang dia, kita boleh bayangkan kita nampak ya. Jadi dia takbir saja, kita pun ke belakang lah ya. Berdasarkan perbuatan Nabi kepada sahabat ya, kepada Jabir. Apa tujuan itu? Supaya makmum itu mestilah di belakang imam. Kalau keadaan sesak ya. Contohnya imam sembahyang sini, makmum boleh sembahyang di sebelah imam tu, tapi satu tapak kaki atau selangkah ke belakang. Kalau sangat padat ya. Tidaklah mesti satu saf ya. Dia di belakang imam sikit cukup ya. Di bawah tu diterangkan lagi, jarak antara imam dan makmum sunat tidak melebihi 3 hasta, iaitu kira-kira 150 cm ya. Dan begitulah seterusnya jarak di antara setiap 2 saf. Itu di masjid tak ada masalah ya, sebab sudah disediakan dalam keadaan saf lah ya. Apabila terdapat ramai lelaki dan perempuan bersolat di belakang imam, bariskan jemaah lelaki dahulu di belakang imam, diikuti jemaah perempuan. Jika makmumnya seorang lelaki dan seorang perempuan, makmum lelaki hendaklah berdiri di sebelah kanan imam, manakala makmum perempuan berdiri di belakang makmum lelaki. Ini kalau dalam keluarga kita lah ya, di masjid tak ada ya. Di masjid memang dah disiapkan perempuan di sebelah ya. Cuma ambil perhatian dia tidaklah ke depan ni sampai sama dengan imam ya.
dengan tak ada masalah tempat kita ni ya. Kalau Masjidil Haram mungkin ya, Masjid Nabawi lah ya. Kalau Masjid Nabawi itu ada sepadannya. Maknanya orang mesti sembahyang paling depan situlah. Lain semua ke belakang. Walaupun depan tu kosong. Kalau ada orang sembahyang di hadapan tu, maknanya dia sudah lebih depan daripada imam ya. Ada tanda dia. Seterusnya, adapun jemaah perempuan sahaja, imamnya hendaklah berdiri di tengah-tengah barisan mereka. Hal yang demikian sebagaimana yang disabit daripada Aisyah dan Ummu Salamah. Maknanya kalau jemaahnya perempuan saja ya, imamnya berdiri di tengah-tengah barisan mereka ya. Maknanya makmum perempuan, imam di tengah-tengah ya. Makmum makruh bersendirian dalam satu saf. Dalam satu saf tu dia seorang saja, mungkin baru sampai. Hendaklah masuk ke dalam saf yang lain jika masih ada ruang. Ya, kita sampai, kita tengok sekali lalu dah pandang dah penuh dah. Rupa ujung ada ya. Kita masuk di ujung tu. Jika tiada lagi ruang, sunat menarik seorang daripada saf tersebut kepadanya. Ya. Kita berdiri di belakang ni, kita usik orang depan tu ya. Orang depan tu fahamlah tu. Ya. Fahamlah dia ke belakang. Jangan kita pergi ke depan lah ya. Kita tengok kosong, kita ke depan lah. Dia lah di belakang. Tak selesai masalah ya. Dia akan ke belakang. Daripada saf tersebut kepadanya selepas takbiratul ihram, dan orang yang ditarik sunat bekerjasama berundur ke arahnya. Kita takbir Allahu Akbar, kita usik dia ya. Jadi kita di belakang tu, kalau kita nak usik dia, kita tidaklah di saf yang kedua tu kita ke depan dah sikit. Kalau tidak tak sampai pula ya. Sebab selepas takbiratul ihram ya. Selepas takbiratul ihram, maka orang yang datang seorang tadi menarik orang di hadapannya ya. Supaya yang di belakang tu pun mendapat kelebihan berbuat kebajikan, mendapat pahala yang sama lah ya. Bagaimana pula kalau selepas tu ramai yang ada yang datang lagi ya, maka yang kosong tu bolehlah ditutup balik. Sebab masalahnya adalah makruh bersendirian dalam satu saf ya. Sama ada kita tak nak penuhkan saf di hadapan tu ya, atau saf tu dah penuh, kita pula sendiri, maka mengelakkan hukum makruh, kita usik orang depan tu, orang depan akan ke belakang lah. Bila datang orang kedua nanti, maka orang tu ke depan lah balik, penuhkan saf ya. Nah, itu saya harap kita maklum ya. Seterusnya, makmum hendaklah mengikut perpindahan imam dalam semua rukun fi'li. Perbuatan makmum hendaklah terkemudian daripada imam, tetapi sebelum selesai perbuatan imam tersebut ya. Imam takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram ya. Selesai imam takbiratul ihram, kita bukan takbiratul ihram, rukuk contohnya, rukuk ya. Takbiratul ihram lain, takbiratul ihram Allahu Akbar, kena imam selesai dulu ya. Tapi kalau rukuk, imam maksud dalam buku ni, imam itu masih rukuk lagi, kita ikut ya. Yang takbiratul ihram tu rukun qauli ya. Kalau saya salah betul kan, takbiratul ihram tu jatuh pada rukun qauli. Rukun qauli ni macam mana kita nak ikut ya? Rukun fi'li, rukun perbuatan, bermula dengan rukuk itu. Imam rukuk, imam belum bangun lagi, kita pun rukuk ya. Itu maksud dia. Makruh bagi makmum terkemudian satu rukun daripada imamnya, malah solatnya batal jika ketinggalan dua rukun yang panjang ya. Imam dah sujud, dia baru nak rukuk ya. Jadi kenapa berlaku begitu, sedangkan di dalam hadis dikatakan dijadikan imam itu untuk diikuti. Kenapa kita tak ikut? Mungkin sebab dalam 1000 orang adalah seorang ya, dia baca berulang-ulang ya, nak habiskan Fatihah pun berpuluh-puluh mungkin adalah ya. Tapi kalau secara umum tidak dibenarkan ya. Imam rukuk, kita rukuk lah. Cuma berhati-hati ya, mungkin ada dalam kitab ni tapi saya sebut dulu, ketika naik daripada sujud ya, kadang-kadang imam Allahu Akbar,
dia pergerakan imam lambat, tapi bacaan di mulut takbir intiqalat tu sudah mula. Makmum muda-muda ya. Makmum pun naik ya. Dah dipotong oleh imam ya. Jadi kalau dia pada berdiri nak rukuk, kita boleh lempat imam. Tapi kalau dia bersujud rakaat pertama, sujud yang kedua kan, imam Allah, kita pun ni ya, kita pun naik, kita naik laju dah terpotong pula ya. Jadi kita ambil yang diberikan panduan dalam ni, iaitu kita biar terlambat sikit, tetapi sebelum selesai imam melakukan rukun tersebut ya. Imam Allah Akbar naik, kita ni kita pun apa, ada juga saya sembahyang apa lah Apa yang saya nampak lah, ya yeah. kadang-kadang terperasan yang di hujung sekali sama ada belakangan atau belakang, kadang-kadang memang sudah ada tempat. Saya kadang-kadang terperasan ya Allah Akbar, kita sujud, Allah Akbar kita terlambat, yang hujung dah sadar sujud kan, kita belum menyebut lagi Allah Akbar, tak sempurna lagi. Itu dia dibimbangi juga. Ya, ya. Kadang-kadang itu sunatnya apa yang dikatakan oleh Ustaz sebelumnya, akbar baru kita bergerak. Ya, tambahan Akbar barulah makmum bergerak. dia Baiknya itulah. boleh berlaku semasa turun nak sujud kan, atau naik bersujud tu. Itu pun boleh, yang biasanya duduk antara dua sujud tu, tak sujud lagi sekali kan. Baru kita naik kan. Sujud yang kedua tu kadang lambat sikit. Ya. Kadang terlambat. Ya, itu ingatan daripada imam ya. Saya ada ditegur oleh pejabat orang ustaz lah. Dia kata besok jangan lambat Allah Akbar ni. Maksudnya begini dia, turun dulu. Tahu tak? Mana kita dah sempurna, dah duduk sujud Akbar, baru kita buat di situ. Bukannya Allah Akbar, buat di sini lagi kita belum sempurna. Ya. Itu dia kata kena berhati-hatilah, sebab kita kesian dengan makmum. Dia takutnya makmum mendahului kita, mendahului imam dia dalam perkataan dia gitu. Dia boleh berlaku biasanya dalam dua tempat tu lah ya. Turun sujud imam lambat kan, Dia ada berumur ni lambat sikit kan. lambat, tapi imam belum turun lagi dah mula dah. Nak turun dah mula Allah ya. Makmum belakang dia pun letih, dia pula muda, sekali hujur ya langsung sampai ke kepet ya. Satu keadaan lagi naik daripada sujud tu ya. Tak naik daripada sujud yang kedua tu, rakaat pertama atau rakaat ketiga ya. Lagi saya balik kampung dah sekali. Berumur dia punya orang masjid ni lah. Dia orang, saya tanya kenapa. Dia kata imam tu memang dah berumur lah. Umur dah dekat 80 kan. Jadi lambat. Dia persebutan Akbar tu terlambat cepat. Sedangkan makmum wanita di sebelah ataupun di belakang dalam tabi dia. Bukan Nabi. Jadi makmum tak nampak dia. Yang dengar saja. Dia Allah Akbar, dia masih gerak ni. Baru tak sujud. Makmum mungkin dibimbangi wanita. Masalah apa? Muslimah mungkin dah turun lah tu. Itulah betul juga. Saya betul lah. Ya, itu ingatan untuk imam dan untuk makmum juga ya. Jadi ya, walaupun imam kata Allah Akbar turun, kita kalau depan ni kita nampak, kalau belakang kita biar lambat sikit ya. Lambat sikit tidak dicela. Yang dicela tu mendahului imam ya. Kita mengangkat kepala, rukuk dulu daripada imam, tidak dulu daripada imam ya. Itu biasanya lah. Patutnya imam kena tahu bila dia mula Allah tu Akbar tu bisa sampai ke tempat tu. Baru orang makmum kan dengar Allah tu belum lagi. Allah bila Akbar tu maknanya dia dah sampai situ, baru kita turun. Sama juga nak naik. Kalau dia naik Allah sampai atas Akbar, baru yang lain naik. Itu yang terbaik. Ya. Itu yang terbaik. Itu panduan dia. Bila kita dengar Akbar tu maknanya dia dah sampai tu. Makmum juga. Kalau tidak dia naik tu Allah, kita tunggu lagi. Allah bila sampai tegak tu Akbar. Baru imam dan makmum ikut.
Dia pedoman tu je. Ya. Kau tahu imam dengan makmum kau dah tahu. Budak muda laju, sangat laju. Dah muda kan. Pasal dia apa? Tapi badan tegak. jadi makmum kena apalah ya. Kena beri perhatian kan kepada perkara itulah ya. Sama ada kita dengar imam sebar ya, baru kita turun sujud, ataupun naik pun sama juga ya. Baru kita naik. Sebab bila kita sujud kita tak tahu. Bila imam tu Allah kita sujud kita tak nampak imam. Tapi Allah tu sampai dia tegak tebar. Baru makmum bangun. Dia tak nampak yang imam dah tegak. Dengan bar tu mana imam dah tegak. Baru kita tahu. Dalam apa rukun yang pendek pun kadang-kadang dipotong juga tu ya. Imam sami Allah liman hamidah. Ya. Makmum pun dah naik ya. Nak rukuk pun dia potong kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Makmum muda dia tak ada bar dah. Dia imam dongak Allah ya dia. Jadi dia dah potong ya. Jadi kita kalau dah mendahului ya, itu adalah larangan. Biarlah kita lambat sikit ya. Biar lambat sikit tak dicela ya. Dan tak jejaskan berjemaah kita dengan imam. Imam saya ingat ada kaedah sendirilah ya. Ada kaedah sendiri untuk memastikan makmum tak terpotong imam ya. Dua-dua kena main peranan lah ya. Dua-dua pun sedar keadaan tu ya. Okey, berangkat yang bawah tadi saya dah baca sedikit. Contohnya imam telah rukuk dan i'tidal, kemudian sujud dan bangun, sedangkan makmum masih lagi berdiri tanpa sebab yang dimaafkan ya. Itu saya kata tadi, mungkin ada orang yang baca Fatihah ya susah ya, tergagap-gagap berulang-ulang, tapi mungkin itu 1 dalam 1000 dimaafkanlah. Bagi kebanyakan orang tak berlaku ini ya. Imam sudah rukuk dan i'tidal dan sujud dan bangun, dia bersujud, dia masih lagi berdiri baca Fatihah ya. Kalau berlaku bagi dia tu dimaafkanlah. Tapi bagi yang lain sengajalah. Takkan tak ada orang imam rukuk Allah Akbar sami Allah liman hamidah, sedangkan kita sampai membaca Fatihah tu ya. Kalau kita sembahyang bersama imam kita sampai, sembahyang tarawih pun masih sampai lagi ya, sampai saat imam sudah i'tidal kita baru rukuk boleh lagi ya. Ni imam rukuk i'tidal sujud, duduk terus sujud, barulah dia nak rukuk ya. Itu dah ketinggalan banyak rukunnya. Itu dilarang. Ya, batal jemaahnya. Jika ketinggalan disebabkan sesuatu yang dimaafkan seperti lambat bacaannya, dibolehkan daripada kemudian berimam sehingga 3 rukun. Bagaimanapun jika masih tidak memadai untuk mengikut imam selanjutnya, hendaklah dia hendaklah menghentikan perbuatan yang sedang dilakukannya dan terus mengikut imam. Kemudian dia hendaklah menyambung perbuatannya semula yang tertinggal selepas imam mengucap salam ya. Jadi kaedah fiqh ni begitulah ya. Kalau kita fikir-fikir ada orang macam tu ya, tak ada masalah ya. Kaedah fiqh ini sebelum timbul masalah sudah dicadangkan penyelesaian dia. Ya. Sebab perkara ni bukan berlaku zaman kita saja ya. Bukan berlaku zaman kita saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan sembahyang ini 1400 tahun dulu ya. Imam-imam yang 4 pula sekitar 1200 tahun dulu dah mengajarkan perkara ni. Jadi berlaku saja pada mana-mana tahun, penyelesaiannya ada ya. Kalau tak selesai juga, orang berkenaan bolehlah merujuk kepada imamnya, kepada ustaz pada masa itu. Dia sajalah ya, dia saja merujuk. Ustaz, yang 3 rukun tu maksudnya rukuk, i'tidal, sujud. 3 dah kan? Dia tak turun lagi. Dia bermakna dia kena berhentikan, dia terus sujud macam mana? Dia sebab ikut je kan? Terus ya. ikut imam. Maksudnya kerana imam dah maksudnya dia kalau dia sedang baca Fatihah, dia berhentilah baca Fatihah tu, dia rukuklah. Rukuk, i'tidal, sujud. Kalau dia habiskan baca Fatihah kan, dia akan jadi sampai 4 rukun ketinggalan. Tak. Fatihah dia tak dimandikan itu ikut imam. Sedangkan Fatihah tu wajib. Ya, kalau ikut pada kitab ni,
maksudnya orang berdiri ni apa maksud dia? Mestilah dia macam Fatihah kan. Jadi dalam kitab ni mengatakan kalau dah sampai 3 rukun, maka dia hendaklah menghentikan perbuatan ni berdiri itu, iaitu membaca Fatihah itu, dan terus mengikut imam. Mengikut imam bukanlah dia langkaukan daripada berdiri terus sujud, tidak ya. Rukuklah, rukuk, i'tidal, sujud ya. Saya dah katakan tadi jarang berlaku lah ya. Tapi kalau berlaku sudah ada penyelesaiannya. Kalau ada pula jemaah sini terlibat, rujuklah, biar jelas ya, biar jelas, rujuk kepada orang yang tahu, biar jelas. Kemudian mengetahui perpindahan rukun fi'li imam. Hal ini sama ada makmum melihat imamnya atau melihat sebahagian daripada saf ataupun mendengar suara membalik ya. Kita saf pertama kita nampak pergerakan imam. Kalau kita saf yang belakang, sistem tak ada, kita nampak orang saf depan tu ya. Atau membalik, tahu tak membalik ni tahu kan? Bilal ke orang yang tertentu, imam di belakang imam tu, dia pun mungkin guna pemusah suara juga ya. Imam kata Allah Akbar, dia pula Allahu Akbar. Kalau di Mekah Madinah ada tu ya. Mungkin masjid lain pun ada ya. Itu kalau ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, baru setakat 2 saf, tak perlulah. Kalau setakat 2 saf yang sembahyang, memang terdengar suara imam, memang nampak pergerakannya. Jadi seseorang yang jadi membalik itu tidak perlulah ketika itu ya. Ini dalam keadaan mungkin sembahyang di masjid yang sangat besar lah ya, sangat besar, ramai. Itu jelas ya. Kemudian imam dan makmum jangan terpisah oleh jarak yang luas ya. Apa maksud jarak yang luas ni? Syarat ini adalah bila kedua-duanya tidak berada dalam masjid. Tetapi jika sama-sama berada dalam masjid, maka mengikut imam adalah sah walaupun sejauh mana sekalipun jarak antara keduanya, ataupun terlindung oleh dinding yang boleh dilalui ya. Dia belakang daripada imam ya, tapi masih mengetahui pergerakan imam. Tapi kalau dia di luar bangunan masjid, ini maksudnya ya, tidak sah lah ya. Di luar bangunan masjid ni, luar daripada atap tu lah ya. Kalau sembahyang raya misal ramai, kita mesti nampak pergerakan depan tu, kita nampak ya. Ini memang terpisah betul. Kalau masjid negeri tu, dia berhenti keluar kereta, sembahyang dah ada, terus sembahyang tepi kereta tu. Itu terpisah dari masjid tu ya. Jadi kalau saya salah betulkan ya. Kalau sama-sama berada dalam masjid, maka mengikut imam adalah sah walaupun jauh sekalipun, ataupun terlindung ya. Kita sembahyang sini, imam sembahyang sini, kita sembahyang di luar tu ya, tak ada masalah ya. Sebab sebenarnya boleh, ada ruang yang boleh dilalui ya. Ini di luar betul. Kalau kita tanya apa, Masjidil Haram tu kan di luar ya. Dataran tu masih diiktiraf sebagai masjid, sebagai sebahagian daripada masjid. Itu tuan-tuan tahu kan? Dataran tu masih sebahagian daripada masjid. Tapi kalau depan hotel, ada tak tengok orang sembahyang depan hotel? Masjid punya lah jauh. Ni jalan kayu ni. Dia sembahyang ni depan bangunan hotel tu. Tak sah tu. Aduh, bangsa kita pun ada kan? Usah senang orang azan dia relax ya. Imam yang dia ramai. Dia dalam bilik hotel dia sendiri, dia solat sama ikut imam Ustaz. Ada enggak yang berlaku? Itu tak ada kira berjemaah tu ya. Itu bangunannya terpisah. Memang ada. Tapi semayang depan pintu hotel di kaki 5 tu memang saya tengok ramai lah tu. Ramai. Lepas tu imam sembahyang jenazah, dia pun sembahyang jenazah kali. Jenazah tu mungkin boleh lah. Kalau dia tak berjemaah kan, niat dia kepada jenazah tu, kita janganlah sikit. Ni tadi sembahyang dengan anggapan dia berjemaah dengan imam. Sedangkan bangunan tu tak berapa blok bangunannya hotel dia tu. Balik yang ni Ustaz. Ya. Contoh
dilindung oleh dinding-dinding yang boleh dilalui. Maksud dilalui itu kalau macam solat Jumaat kan, dah bonusnya pintu tu terbuka sebab orang belakang. Buka. Terbuka kan. Untuk jelasan lah. Jadi nak bagi jangan terpisah ya. Jangan. Sali. Ada lagi nanti tadi. Kita buka ni kadang buka kena maklum tu kena buka orang yang selalu masuk last tu dia tutup. Ya, mungkin apa ni kan? Ekon ni jadi kita kena jelaskan juga. Ketika itu bukan apa ni? Bukan soal ekon tu ya. Iaitu nak bagi jemaah tu kan? Nak bagi jemaah tu apalah berterusan lah ya. Sebab ada yang di jemaah lah sini. Ya. Yelah kalau saya Jumaat sembahyang raya kan. Kesilapan kita kan tak pandang. Iyalah. Kalau masjid walaupun dinding tak apa, jangan surau kena buka. Kalau masjid selagi dia dalam masjid dia sah sembahyang. Asal namun dia dalam masjid dia sah. Walaupun terlindung dengan dinding. Tapi surau kena buka macam tu kan. Ya kalau dia terlindung tapi sebenarnya ada laluan kan. Walaupun dia sembahyang di belakang ni kan ada laluan. Sembahyang di luar tu ada laluan juga. Yang penting bangunan itu masih bangunan masjid lagi dan dia tak terpisah lah ya. Cuma pendapat tadi mengatakan pintu sliding tu kena buka ya bila ada orang sembahyang di luar tu. Itu perkara yang kedua lah ya. Perkara yang pertamanya orang di luar tu masih dikira sebagai jemaah ya, masih mendapat berjemaah dengan imam sebab bangunannya tidak terpisah. Itu untuk kesempurnaan lah ya. Jadi kalau ada ustaz yang kata ketika sembahyang Jumaat, sembahyang raya ramai di luar tu buka pintu tu, kita buka je lah ya. Kalau raya kita pasang kemah belakang. Ya sampai ke bawah ya. Pasang kemah tu kita masih iktiraf lagi sebagai bangunan masjid untuk hari raya tu lah ya. Untuk raya. Kalau masa yang kosong ni tidak ya. Okey. Sikit lagi. 4-2-3 atas tu apabila kedua-dua imam dan makmum berada di luar masjid atau imam di dalam masjid, makmum di luarnya. Ketika itu disyaratkan jarak antara keduanya tidak terlalu jauh ya. Dulu masa saya sekolah Syam tu, SMK Syam, bas lambat datang, imam dah mula sembahyang, turunnya imam sembahyang ya. Ramai yang sembahyang kat tangki air tu, masuk je ke pintu tu, pintu pagar tu kan ada tangki air, ada dataran rumput tu, ramai sembahyang situ. Masjid negeri, pintu yang arah ke bangunan Jabatan Agama tu. Tak masuk tu, tapi akhirnya ditegur lah perbuatan tu. Budak-budak sekolah agama sembahyang situ tak boleh. Walaupun bas lambat, dia mesti nak sampai ke bangunan masjid tu lah, bangunan beratap tu, barulah apa ya, barulah boleh. Okey, saya ingat saya sebut sikit ni ya, apa Bidayatul Hidayah ya. Situ ya, tanda ke situ. 4-2-3 ya. Sedikit saja Bidayatul Hidayah ni, kalau tuan-tuan nanti rasa bermanfaat ya, nanti saya unding dengan pengurusi. Cikgu memang ada ni ya buku ni. Cikgu memang ada buku ni. Kalau ada boleh betul sikit nanti sikit lah ya, yang saya nak buat ulang kaji ni ya, nanti saya beritahu. Okey ya. Malam ni sikit saja ya. Adab mengerjakan solat. Kata Imam Al-Ghazali ya, saya dah katakan tadi, Imam Ghazali ni lebih detail, lebih halus lagi. Bila kamu selesai daripada bersuci daripada najis, bersuci pada pakaian kita dan bersuci daripada hadas, maka hendaklah kamu menghadap kepada kiblat dalam keadaan
berdiri, ya, bersedia serta bacalah surah An-Nas sampai akhirnya. Jadi biasa orang bertanya, ya, perlu baca ke surah An-Nas ni, ya? Maka jawapannya, kalau kita rasa yakin dengan membaca tu boleh membenteng kita daripada syaitan, maka eloklah membaca. Timbul pula soalan, tapi ramai juga tidak membaca, ya. Malah Nabi SAW memang sahih, dia sampai saja tak ada dengar apa-apa, yang terdengar dua patah saja, Allahu Akbar. Usalli pun tak dengar, ya. Jadi kedudukannya terpulang pada kita, ya. Kalau kita jenis tak yakin, kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu billahi sampai habis, ya. Lepas tu istighfar lagi. Tak mustahil juga takbirnya 2 kali juga. Tidak mustahil, ya, dia baca qul a'udzu billahi sampai masa takbir Allahu Akbar, astagfirullahalazim, auzubillah balik, ya. Jadi sebenarnya was-was tu jangan dilayan, ya. Jangan dilayan. Kalau tuan-tuan kata ustaz tak baca pun qul a'udzu billahi, saya bila dah berdiri tu saya dah fokus itu. Kemuncak fokus adalah bar Allahu Akbar. Janganlah dilayan segala keraguan kita, ya. Baca ke tidak tadi, dalam hati tadi terlintih ke tidak, jangan dilayan lagi, ya. Sebab apa? Kaedahnya, kaedah fiqh, syak itu daripada syaitan, yakin itu daripada ilmu. Kita yakin kita sudah lintaskan niat semasa takbiratul ihram, kita memang mengetahui, maknanya yakin berilmu. Kalau kita layan was-was, ianya daripada syaitan, akhirnya kita pun batalkan takbiratul ihram, ya. Jadi kita boleh baca, ya, kalau tujuan kita nak melindung daripada gangguan syaitan. Kemudian kata Imam Ghazali, hadirkan hatimu dengan khusyuk. Hati kena ada kali, ya. Allahu Akbar, hati kita pun dah masuk sembahyang tu. Tapi kalau kita sampai imam dah walam yakul lahu, kita pun laju, ya, Allahu Akbar, boleh jadi hati belum lagi. Tapi kalau kita sembahyang bersama imam mula, atau kita sembahyang sendiri, kalau kita sembahyang sendiri, saya yakin, ya, kita kata Allahu Akbar, hati pun sama, ya. Sebab apa? Ada larangan. Dan kosongkan daripada was-was syaitan, ya. Dan fikirkan dengan siapa kamu bermunajat. Kita sembahyang itu dikatakan bermunajat, berbisik-bisik, mengadu, mengeluh, ya, berdoa, berharap, meminta. Jadi kita bermunajat kepada Allah. Jadi kita Allahu Akbar saja, kita kena hadirkan hati dan sedarlah bahawa kita sedang bermunajat kepada Allah. Allah ada di hadapan kita. Jadi nampak Imam Ghazali itu begitu detail, kan? Dan dia sangat membantu kita. Katanya lagi, dan malulah sekiranya kamu bermunajat dengan Tuhanmu dengan hati yang lalai dan dada yang berserabut dengan was-was dunia dan bisikan syaitan, ya? Imam Ghazali kata patutnya kita rasa malu, ya. Kita sembahyang ni alhamdulillah rabbil alamin, baca elok, tapi kita hati kita lalai, ya. Fikiran kita banyak, ya. Lepas syak ni adalah kedugi tahlil, nak pergi ke tak pergi, nak pergi ke tak pergi, ya. Hari-hari hujan lah tu, itu dipikir. Jangan fikir bar saja, yang di luar tu jangan fikir. Tapi boleh kau jangan fikir, kan? Dia kalau masuk ke yang sebelum jangan akan datang. Masuk dalam fikiran kita. Kita takbir saja guru bunyi. Ini ampayan penuh ni, bertambah lagi ompek olai lagi. Ompek olai dah wai kita bentang ramai, ya. 3 hari cuti, menantu cucu semua balik, semua kain selimut semua keluar, hujan pula. Kita nak sembahyang zuhur, tengok corah, corah okeylah ni, ya. Kita Allahu Akbar, guru bunyi, guru kuat pula tu. Jadi siapakah yang besar masa tu? Gurukah yang besar atau Allah yang maha besar? Boleh kita kata kita Allah maha besar, betul, tapi hati kita itu akan ke situ.
Tapi kalau kita dapat penyelesaiannya, iaitu siapakah menyuruh kita semayang? Allah yang suruh. Siapakah yang menyuruh buruh berbunyi? Allah nyuruh. Siapakah yang membenarkan hujan turun? Allah juga membenarkan hujan turun. Boleh tak Allah menahan hujan 8 minit supaya kita selesai sembahyang zuhur? Boleh. Apa yang saya Ya. saya lah, maknanya saya tak tahu lah kan. Kalau untuk menghilangkan pemikiran yang merayau tadi, bacaan kita dengar. Apa yang kita baca kita dengar. Terdengar di telinga kita ya. Tapi kuat mana tak boleh lah ganggu orang lagi kan. Ha. Tapi kita terbaca tu biar dengar. Apa yang baca tu dengar. Sendirilah dengar. Setiap putih tu dengar. Kalau dibiarkan penyaknya, saya lah. Memang. Memang kan berjalan. Benar ya. Jadi kita terdengar di telinga kita ya. Habis saja baca Fatihah, baca ayat. Habis baca ayat, rukuklah. Ya. Kalau kita lambat lagi mungkin terfikir dah. Ya. Bayangkan apa yang kita baca tu, nampak dalam. Jadi baru dia tak ada dah merayau. Ya. Kadang-kadang merayau je. Merayau ni kalau payah. Jadi balik kepada saya katakan tadi, Allah boleh menahan hujan. Kalau nanti tuan-tuan sembahyang hujan juga, tanya saya balik. Saya dah ada jawapannya dah. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Pakaian memang basah pada hari itu ya. Apa nama? Apa nama ya? Tapi keyakinan kita itu kena peringkat itu. Kena peringkat itu ya. Kita takbir saja menangis hijau kita. Allah boleh jaga. Ya, kita kena fikir Allah nak tengok kita ni. Mana lebih besar? Cucu lebih besar atau kita lebih besar? Allah lebih besar. Kita kena set dalam fikiran kita. Tak ada dah ya. Kita sudah bar, kita dah blok segala yang dunia, jangan masuk dalam fikiran kita. Kita anggap sebagai ujian kan. Ya. Betul-betul. Peduli ada dah. Tapi selesai saja Assalamualaikum warahmatullahi kedua, buatlah apa yang patut tadi. Kalau nak pergi angkit kain, pergi angkit. Eloklah berzikir, berlarau hujan. Saya tak ada ngajar macam tu. Saya ngajar sampai beri salam je. Ya. Itu masuk isyak tu. Baru masuk isyak lah ya. Jadi apa nama saya kata tadi? Begitu. Tak ada pilihan lain lah. Kalau kita ragu-ragu, habislah ya. Parahlah ya. Jadi jangan kita ingatkan ya. Macam saya cerita yang dululah, cerita garam melalui angkasa tu, tahu kan? Saya dah cerita belum? Kita ni nak pergi sembahyang maghrib. Kita dah start motor tu exhaust saya bocor, kuat punya. Orang rumah kita, bang balikkan beli garam melalui. Kita okey, duit ada lah RM10, ada bawa. Nah, kita pun pergi sembahyang maghrib. Kita sampai imam dah takbir, kita pun takbir. Sembahyang bukan main khusyuk. Terbaik sembahyang ni. Sebab maghrib. Isyak ya. Allahu Akbar, dia dah datang fikiran ni. Lepas ni balik. Orang rumah suruh beli garam tapi tak teringat. Dah lupa dah garam malih ke orang kasar. Parah ya, daripada takbiratul ihram sampailah sampai rakaat isyak sampai beri salam. Tak dapat jawapan ni. Garam malih ke orang kasar ya. Habislah kucuk habislah. Garam itu lebih besar daripada Allahu Akbar ya. Jadi penyelesaian macam mana? Senang ya. Senang je pakai ilmu saya ni ya. Beli dua-dua. Buat muka serius je. Balik beri ke dia. Ni garam. Kalau dia kata, saya kata garam malih je, garam kasar ada lagi. Terus jawab, buat muka serius je. Garam kasar tu pun dah tak banyak lagi. Ya, sehari 2 esok dah habis, boleh juga. Jadi teringat dia, saya boleh dua. Jadi orang rumah kita fikir cerdik juga kita ni ya. Sebenarnya kita lupa. Sebenarnya kita tak ingat. Jadi jangan dipikirkan hal-hal yang di luar je dipikir. Kalau dipikirkan memang datang ya. Kunci kereta hilang, terpaksa naik motor. Puih mikirkannya ya. Sembahyang saja datang tu. Ya. Kayak bilik air contoh ya. Jadi jangan dilayan. Kalau dilayan, kalau kita tidak buktikan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, maka macam Imam kata dia lah, bosa gabut fikiran kita ya. Imam Ghazali kata malu, tidak malukah kita ya? Kata Imam Ghazali lagi, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala isi hatimu dan melihat ke dalam hatimu ya. Perkataan mengetahui segala isi hati ada makna tu ya. Maksudnya isi hati kita yang terlintih pun kita, Allah tahu juga ya.
dan melihat ke dalam hati. Jadi perkataan tu walaupun kita tahu, tapi Imam Ghazali rahimahullah nak memahamkan kita lagi, yang terlintas di dalam hati pun Allah tahu juga. Orang yang sembahyang hatinya tidak khusyuk, Allah tahu. Orang yang sembahyang langsung tidak khusyuk pun Allah tahu. Orang yang sembahyang tidak khusyuk hatinya ketika rakaat ketiga, misalnya lah ya, rakaat ketiga sembahyang Isyak, dia tidak khusyuk ya, sebab ada bunyi orang menjoget bawah dah. Allah tahu juga, walaupun tak boleh nak elak gangguan tu, tetapi Imam Ghazali kata isi hati kita pun Allah tahu. Jadi itu menunjukkan bahawa kena bersungguh-sungguh betul ya, kena bersungguh-sungguh betul kita menjaga hati kita. Hanya sahaja Allah menerima solatmu menurut kadar khusyukmu, kata Imam Ghazali ya, sebab dia makam tinggi. Dia kata Allah tidak menerima solat yang tidak khusyuk. Kadar khusyuk ya, bergantung kepada khusyuk kita ya. Jadi bagaimana nak khusyuk? Banyak cara, salah satunya tadilah, iaitu kita hadirkan hati, buktikan bahawa kita ikrar Allah Akbar, Allah Maha Besar, itu buktikan bahawa tidak ada pikiran lain masuk dalam pikiran kita, tidak ada benda lain masuk dalam pikiran kita, kerana semuanya tidak besar, yang besar Allah saja. Dan di dalam mafhum hadis, Allah tetap memandang kepada orang yang sembahyang itu, hinggalah orang sembahyang itu beralih ya, berpaling bukan berpaling badannya, pikirannya, khusyuknya sudah berpaling, pikirannya sudah berpaling, maka Allah pun berpaling juga ya. Allah juga menerima salat berdasarkan kadar tawaduk kita, mengenal diri. Sembahyang ini perbuatan menghinakan diri. Lebih kita rasa terhina lagi, maka lebih tawaduk lagi. Kalau orang sembahyang nak copek, dia akan sembahyang lebih kurang, sedangkan yang Maha Besar sedang menunggu sembahyangnya dilaksanakan dengan baik. Tapi kalau kita menyedari yang Maha Besar melihat kita, maka orang itu akan berhati-hati, daripada berdiri betulnya berhati-hati sampailah memberi salam. Selepas itu bolehlah beredar ya. Oleh itu sembahlah dia dalam solatmu seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, Allah melihat kamu. Ini diambil daripada hadis maksud ihsan ya, maksud ihsan, iaitu kita sembahyang itu, kalau kita belum sembahyang, kita pun menerima Allah melihat kita betul ya. Tapi bila kita sembahyang saja, kita tidak boleh putus pikiran kita Allah melihat kita. Allah melihat kita lalai misalnya ya. Jadi walaupun kita tidak nampak Allah itu melihat kita, kita kena rasakan bahawa Allah sedang melihat kita. Kalau dalam dunia ni ketua kita beri markah ya, kita akan buat elok ya, sampailah selesai. Jadi sembahyang tu di takbiratul ihram kita buat dengan sempurna sampai memberi salam ya. Selepas itu lintaskan dalam hati, mudah-mudahan Allah terima sembahyang kita. Macam puasa lah ya. Puasa tu beberapa minit sebelum azan maghrib, lintaskan dalam hati, doa dalam hati, mudah-mudahan Allah terima puasa kita hari ini. Maknanya kita adalah berharap, bukanlah automatik puasa kita diterima. Kita ada berharap pada Allah. Itu yang Allah suka. Itu yang Allah suka, kita bergantung pada Allah. Sembahyang punya itu juga ya. Jadi bagaimana selepas sembahyang itu kita nak harap Allah terima sembahyang kita, sedangkan kita tidak menjaga khusyuknya. Jadi kalau kita jaga khusyuknya, hati kita pun hadir, walaupun telinga kita dengar yang bising-bising tu, tapi kita tidak fikirkan, maka Allah suka kita berharap Allah terima sembahyang kita ya. Nah itulah ya, sedikit tentang adab mengerjakan solat daripada kitab ni ya. Kalau cikgu ada, saya cadangkan dia betul sikit lah yang kita nak buat dalam kaji ni ya. Muka surat sekarang saya whatsappkan 71 sampai 80.
sampai 81. Nah, ini sangat apalah ya, sangat membantu kita untuk menjaga kualiti sembahyang kita ya. Yang detail-detail tu saya tak cadangkan lah ya. Yang detail tu saya tak cadangkan sebab kita tak terbuat ya, tak terbuat. Ustaz, saya ada satu lah nak share lah ni. Ya. Sebab saya ada hadiri kuliah di Sekolah Baru berkenaan dengan solat ni. Ustaz cakap kita ni umum, orang umum. Dia takuti kita banyak buat kecil. Jadi sebelum solat kita syahadah dulu. Ya. Lepas tu baru kata ni. Sebab salah satu rukun solat ni Islam. Nah, kembali kepada Islam lah ya. Kita takut kita syahadah. Itulah. Ya. Iaitu kita syahadah dulu sebelum kita sembahyang tu ya. Tak ada salah apa ya. Kita selain daripada qul a'udzu birabbin nas tadi, kita syahadah pun tak ada salahnya untuk kita memastikan kita baiki, kita berbaharui syahadah kita ya. Nanti dalam tahiyat memang ada syahadah ya. Itu semua apa? Itu semua kaedah lah ya, kaedah supaya kita menjaga sembahyang kita jadi terbaik lah ya. Istighfar ya, istighfar, qul a'udzu birabbin nas, syahadah dan lain lagi lah ya. Ada sebut Ustaz dulu saya pernah dengar juga, tutup semua pintu setan dia. Ngajak dia tutup semua. Dia bilang lah Syahadah. kemungkinan syahadah tu mungkin satu daripada cara untuk memperbarui kita punya akidah kita kan. Sebab kita tak tahu kita dalam hati kita. Surah An-Nas tadi yang apa tu boleh dengan setan yang daripada tutup setan itu dia katakan apa mana saya ingat tak tu kalau saya ukur lah. Minim Aku beritahu dengan kejadian yang Tuhan jadikan makhluk-makhluk jahat itu memang dijadikan. Pun ada juga tu. Misalnya makhluk tu ada juga. Itu pun menutup, kata dia menutup semua pintu-pintu setan lah. Mungkin lah kalau lah. Tak kalau sebelum kita berdiri tu kita syahadah dulu. Lepas tu Boleh saja. syahadah siap ikut kesesuaian kita lah kan. Tapi minimalnya auzubillah tu kita baca lah, auzubillah ya. Tak baca kalau auzubillah pun kita baca auzubillah, bismillah, kita terus takbir dengan penuh keyakinan kita. Kalau itu keyakinan kita, silakan ya. Kalau nak tambah kalau auzubillah silakan ya. Tambah dengan syahadah silakan ya. Semua itu tujuannya supaya kita fokus kepada sembahyang itulah ya. Jadi tambahan-tambahan itu saya harap boleh menambah juga pengetahuan kita ya. Soalan-soalan itu kadang-kadang menambah ingatan kita semula kepada perkara. Jadi sekadar itulah ya, tuan-tuan dan puan semati sekalian, sekadar itu penerangan pada malam ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini diterima sebagai tambahan amal kita pada malam ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.